KPM. Kita tengok apa yang anak kita buat masa mereka kelas online. Assalamualaikum. Buat apa tu? Ya Allah. Tengah main. Dura, bukankah Dura ada kelas online pagi ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi selepas daripada Hari Raya Aidilfitri. Dalam episod kali ini insya-Allah kita akan berbicara tentang adab kita belajar di dalam talian ataupun online. Sebab apa? Sekarang kita dah masuk dalam musim PKP. Kebanyakan daripada sekolah-sekolah ataupun semua sekolah-sekolah sekarang ni kita tak ada belajar bersemuka. Kita kembali semula belajar di dalam talian. Jadi bila belajar dalam talian ni, tahulah kan ada macam-macam problem. Kalau tengok anak-anak kita sendiri masa belajar online ni, macam-macam masalah yang selalu terjadi. Yang inilah yang kita insya-Allah akan kongsikan pada hari ini tentang macam mana dan juga adab kita belajar online. Okey, Dura. Hari ni Dura ada kelas kan? Dura kelas online, betul tak? Ini adalah hari yang pertama anak-anak kita belajar online. Tetapi sebenarnya anak kita ni dah minggu ni lah dia dah belajar online. Dura seronok tak belajar online? Seronok. Dua mana lagi suka? Belajar online ke belajar dekat sekolah? Belajar dekat sekolah. Sekolah? Okey, kenapa Dua suka belajar kat sekolah? Sebab dapat belajar sama-sama. Okey. So masa Dua belajar online, apa yang Dua selalu buat? Dua belajar ke? Dua tidur ke? Dua main ke macam tadi? Okey. Dura, hari ni Abah nak tanya. Abah dah pesan dekat Dura untuk nak belajar online, ada adab-adab dia. Abah dah ajar dekat Dura ada 5 adab. Sekarang ni Abah nak Dura kongsikan kepada semua orang dekat luar sana. Sebutkan 5 adab yang Abah dah ajar tadi. Yang pertama, tepati masa. Yang Tepati kedua, masa. buka kamera. Buka kamera. Yang kedua, Yang ketiga, bagi tumpuan jangan buat benda lain. bagi tumpuan jangan buat benda lain. Okey. Yang keempat, berinteraksi. Yes. Mas- Dengan cikgu. Okey, maksudnya kita respon dengan cikgu. Yang kelima, Buat tugasan yang diberikan. okey, 5 pesanan yang Abah dah berikan kepada Dura ni, Dua akan ikut tak? InsyaAllah. Kalau Dua nak jadi orang yang berjaya, walaupun kita belajar dekat mana sekalipun, kita kena jaga adab-adab kita. Sebab bila nak belajar online pun ada adab-adab dia. Bukan hanya belajar berdepan je kita kena raikan adab berguru, tetapi masa kita belajar di dalam talian pun banyak adab-adab yang kita perlu raikan. Dan sekiranya kita ingin menjadi orang yang berjaya, kita kena jaga adab-adab ini. Insya-Allah dengan adab dia akan melahirkan integriti dan akhlak yang tinggi dalam diri seorang pelajar, dan insya-Allah kita semua akan berjaya. Tadi Dura dah kongsikan 5 tips masa kita belajar online. Selepas ini kita akan teruskan lagi dengan huraiannya. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua. Dalam episod pada hari ini, kita sedang berbicara tentang adab kita belajar di dalam talian ataupun kita mengaji online. Nak mengaji online pun ada adab-adab yang kita kena jaga. Sebab kalau kita tak jaga,
rugilah kita tak akan belajar. Sebab ramai yang komplain, ramai kata tak seronok belajar online ni. Bila belajar online ni kita rasa macam tak ada feel kan. Tapi itulah cabaran kita dalam menuntut ilmu. Nak belajar ni macam mana cara sekalipun tetap akan ada cabarannya, tetap akan ada kesusahannya. Yang penting kita kena harungi semua cubaan tersebut dan kita kena bersabar dan kita usaha sungguh-sungguh. Dan insya-Allah seandainya kita bersusah payah dahulu ketika kita menuntut ilmu, nanti satu hari nanti kita akan bersenang-senang bila kita sudah menjadi orang yang berjaya. Okey. Tadi Durar dia dah kongsikan 5 tips yang abahnya ini kongsikan, nasihatkan kepada beliau masa kita nak belajar. Semua masih ingat tak lagi? Ustaz ada sebutkan 5 adab yang perlu kita raikan. Yang pertama adalah tepati masa. Yang ini sangat-sangat penting sebab ramai orang bila dia belajar online dia tak jaga masa. Sebab apa? Dia tak nampak cikgu dia dekat depan. Lepas tu mungkin mak ayah dia tak ada. Lepas tu dia gunakan alasan macam-macam lagi supaya dia datang lambat masuk ke kelas. Sedangkan masa kita nak belajar online ni, masa kita ni sangat-sangat sekejap. Ada yang belajar setengah jam, 40 minit ataupun kurang daripada sejam. Jadi kalau kita dah terlambat, cikgu kita pula kena menunggu. Dah banyak masa yang kita membazir dan kita akan sangat-sangat rugi. Jadi atur jadual kita. Bersedia. Kalau kita tahu kelas kita tu nak mula pukul 8 pagi, janganlah baru nak buka komputer tu pukul 8. Janganlah 7.50 tu baru nak ready. Kita pun baru nak buka application, nak kena standby, nak kena prepare, nak kena bawa buku-buku ke. Kita datang lebih awal macam mana kita datang ke sekolah. Jangan kita ambil mudah masa kita belajar online. Ingat, siapa yang jaga disiplin masa, dia adalah orang yang berjaya. Yang kedua, adab kita masa kita belajar online, buka kamera. Buka kamera. Ramai orang tutup kamera ni. Dia tak nak cikgu dia nampak dia kat rumah ni macam mana. So mungkin di sebalik kamera tu dia tidur, di sebalik kamera tu dia main, di sebalik kamera tu entah dia buat apa-apa yang lain. Buka. Cikgu kita pun tak suka kalau dia bercakap nampak macam sorang-sorang je dalam kamera tu kan. Cikgu tu dia nampak skrin tu, dia nampak banyak muka anak-anak murid dia. Tiba-tiba banyak yang gelap-gelap je, hitam je kan. Cikgu tu pun rasa macam dia bercakap sorang-sorang, dia rasa dia tak bersemangat. So macam mana kita dalam kelas, kita berusaha untuk duduk di hadapan guru, kita akan cuba untuk nak exposekan diri kita kepada guru supaya guru tahu dan perasan dengan keberadaan dan kewujudan kita. Begitu juga dalam kelas, dalam talian, kita usaha raikan guru-guru kita supaya mereka merasakan kehadiran kita di dalam kelas, dan itu akan membuatkan mereka lebih bersemangat untuk mengajar kita. Jangan ambil mudah bab-bab ni. Ini adab kecil ni. Kalau kita tak jaga adab sekecil ini, macam mana kita nak jaga adab-adab yang lebih besar? Apa tadi? Yang pertama sekali, jaga masa. Yang kedua, kita buka kamera. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ni paling penting. Bagi tumpuan. Jangan melangut buat benda-benda lain. Masa kita belajar online ni, cabaran paling besar dia adalah kita nak fokus. Sebab kita duduk sorang-sorang depan komputer dalam bilik, tak ada orang nampak kita. Kita depan guru, entah kita buka kamera, entah tak buka kamera ni. Tapi cabaran dia adalah fokus. Ada orang masa dia belajar online ni, dia tidur. Ada orang masa dia belajar online ni, muka dia nampak pandang kamera, tapi fikiran ni melangut pergi ke tempat-tempat lain. Ada orang ni memang nampak macam di depan kamera, tetapi sebenarnya dekat komputer tu dia buat benda-benda lain. Dia tengok benda lain. Macam-macam trik lah kalau kita tengok anak-anak kita ni buat masa kita belajar online ni. So cabaran paling utama masa belajar online ni, fokus. Walau kata macam mana sekalipun, bayangkan bahawa kita berada di dalam kelas, cikgu kita sedang berada bersama kita, rakan-rakan kita juga berada bersama dengan kita.
kita sendiri yang kena wujudkan seolah-olah dalam suasana kelas tu kita memang ada bersama. So kita bagi tumpuan betul-betul, sebab kita ni masa belajar online kita dah tak penat dah. Kita dah tak payah nak jalan kaki pergi kelas, pergi sekolah, bangun awal pergi sekolah ni semua. Kita dah depan skrin je. Depan skrin tu kita dah boleh duduk, dah boleh. Patutnya kita boleh fokus lebih. Jangan pula bila kita lebih senang ni lebih mengganggu kita, lebih menggagalkan kita daripada memberikan tumpuan pada kelas kita. So ingat, yang pertama tepati masa, yang kedua buka kamera, dan yang ketiga kita berikan tumpuan di dalam kelas. So ada lagi 2 lagi adab yang telah disebutkan tadi, yang ini insya-Allah kita akan bahaskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana semua, kita bertemu lagi selepas daripada ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sahabat-sahabat semua, kembali dalam segmen yang ketiga ini, dan kembali semua musim PKP ni, yang mana kita ni pelajar-pelajar, cikgu-cikgu terpaksa duduk dekat rumah, dekat kelas sorang-sorang, yang kita kembali semua belajar di dalam talian. Ustaz tahu ramai yang tak suka, ramai yang tak seronok kan. Ramai yang suka belajar dengan kawan-kawan dia. Kita ni kalau duduk lama-lama sorang-sorang atas kursi tu memang kita boleh hilang tumpuan. Sebenarnya yang lebih sesuai belajar kelas online ni adalah orang-orang dewasa. Sebab orang-orang dewasa ni dia dah matang. Dia dah tahu sebenarnya apa yang dia nak. Sebab tu kalau kelas-kelas ustaz ni, kelas-kelas online ni orang tua-tua ni yang suka ni, yang dia sebab dia tak penat nak pergi ke kelas dan dia boleh spend time dia chill untuk nak belajar bersama-sama. Untuk anak-anak, cabaran paling besar sebab anak-anak ni dia yang pertama sekali memang fitrah dia kurang fokus. So kalau kita tengok pelajar-pelajar sekolah rendah, lagi susah nak fokus untuk kelas online. Naik menengah tu cabaran ni lain sikit. Dia nak buat benda lain, dia ada trik-trik dia macam-macam dia nak buat. So sebenarnya ini age belum matang ni, umur-umur yang kita belum betul-betul mature ni. Masa ni kita belum sedar kepentingan kita belajar, kepentingan untuk nak kita spend time kita untuk nak menuntut ilmu. Sebab ramai masih rasa belajar ni terpaksa je, mak ayah suruh. Belajar ni ya Allah berjam-jam, kita rasa penat kan. Daripada tahun lepas kita dah rasa dah benda ni. So kalau nak kita berjaya betul-betul dalam mengaji online ni, tak lain dan tak bukan memang memerlukan kepada keinginan diri kita sendiri. Maksudnya kita yang nak berjaya. Kita kena tahu apa yang kita nak jadi, apa cita-cita kita, apa objektif kita. Masa tu barulah kita ada keinginan tu dan bersemangat untuk nak menjayakan apa jua wasilah kita dalam menuntut ilmu. Jadi semua nak berjaya tak? Ustaz doakan semua insya-Allah jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Okey, kita kembali semula kepada adab-adab kita mengaji online. Tadi kita dah sebut 3 daripada adab-adab tersebut. Yang keempat adalah kita berinteraksi dengan guru. Apa maksud kita berinteraksi dengan guru? Maksudnya mesti kena ada komunikasi 2 hala dengan cikgu kita. Contoh, kalau cikgu bagi salam, Assalamualaikum semua, janganlah semua macam buat tak tahu je kan. Senyap je. Jawab semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab macam mana kita dekat kelas. Biar semangat balik kelas tu. Jangan cikgu, Assalamualaikum semua, bunyi-bunyi mic lah, tak jawab lah itu ini. Itu tak cantik. Jangan lupa nak jawab salam ni wajib tau. So belajarlah menjawab salam. Itu syiar kita sebagai orang Islam, iaitu kita ada salam, kita ada jawab salam. So itu satu lafaz greeting, ucapan welcome. So cikgu kita bila kita jawab salam dia akan rasa berbunga hati dia rasa bersemangat sebab anak-anak murid dia masya-Allah
berikan kerjasama, menyahut dia semua. Okay? Itu daripada sudut interaksi yang pertama. Sudut interaksi yang kedua iaitu bila cikgu tanya, jawab. Jangan bila cikgu tanya, semua tak bagi respon, tak jawab, seorang dua je, seorang tu je lah yang bercakap. Tak comel gitu. Dok molek. So kalau cikgu ni tanya, respon. Cikgu ni dia suka kalau murid dia respon. Tapi kalau nak respon online ni, kita kena jagalah juga. Sebab kalau tak, dia bunyi mic dia, bunyi mikrofon tu teruk kan, bunyi ni cakap, cikgu pun tak dengar apa. So biasanya cikgu ni dia akan panggil nama. So siapa nama yang dipanggil tu sahut, ya cikgu, okey, saya jawab. Jawab terus, jangan yang itu penting sekali. Lepas tu jangan lupa, masa kita berinteraksi dengan guru ni, kita kena sentiasa alert mikrofon tu. Mikrofon tu ni mouse kan. Sentiasa alert kat mana butang untuk nak mutekan mic tu balik. Sebab ramai orang bila dia bercakap, dia lupa nak tutup mic tu. So kau bayangkan ada berbelah orang, 20 orang yang tak mutekan mic. Lepas tu dengar adik dia menangis, dengar bunyi kat belakang, bunyi angin, cikgu pun hilang fokus nak bercakap. So ingat, sentiasa jaga ni. Bila cakap, buka. Bila dah tak cakap, tutup. Kena latih diri kita automatically buat macam tu. Barulah insya-Allah kelas tu lebih okey. Lepas tu kena tengok juga, kalau kita je nak bercakap, nak bertanya, nak bercakap, sampai kelas pun susah nak berjalan, asyik-asyik suara kita Ustaz, bagi masa. Maksudnya dalam nak berinteraksi ni pun kita kena berpada-pada. Jangan kita tak bagi peluang langsung pada kawan-kawan kita. Jangan kita tak bagi ruang untuk cikgu kita nak habiskan pengajaran dia. Ingat, ni kelas bukan saja bersembang. So maksudnya kadar kita respon, kadar interaksi itu dengan kadar yang diperlukan. Apa yang cikgu kita perlukan, itulah kadarnya. Jangan kita berlebih-lebihan, sebab kalau kita berlebih-lebihan, dia akan mengganggu semua kelas. Okey, yang itu yang keempat. Yang terakhir, tadi Ustaz dah cakap pada diorang kan, apa yang kelima, yang terakhir. Apa adab yang kelima kita kena jaga masa kita belajar online? Iaitu buat tugas yang diberikan oleh guru kepada kita. Yang ini menyempurnakan interaksi kita dengan guru kita tadi. Macam mana guru tu nak tahu kelas dia difahami? Macam mana dia nak tahu anak-anak murid dia bersama di dalam kelas tersebut? Iaitu anak-anak murid dia faham dengan tugasan yang diberikan. Sebab bila kita belajar online ni, kemungkinannya masa tu akan jadi pendek. Sebab masalah-masalah online ni kan, line itu, line ini kena tunggu, itulah kena tunggu ini. Jadi kena ada pengajian sendiri. Kita kena ada maksudnya kita spend time kita untuk nak buat homework, tugasan-tugasan yang diberikan, yang itu baru akan lebih memantapkan lagi kelas kita. Apa yang kita faham dekat kelas tu akan diuji bila kita buat tugasan-tugasan ataupun homework yang diberikan. So kita gunakan apa sahaja platform yang cikgu kita dah bagi tahu pada kita. Hantar tugas kita on time. Masa kita duduk mengaji online ni, kita ada banyak masa sebenarnya, tapi lebih ramai duduk spend time komputer tu main game, duduk tengok YouTube. Spend time lebih untuk kita nak buat ulang kaji kita sendiri. Semua maklumat sekarang di depan mata kita. Kita kena pandai untuk nak menggunakan ke arah perkara-perkara, ilmu-ilmu yang boleh memberikan kepada kita manfaat. So itu 5 daripada adab kita belajar di dalam talian. Kita kena ingat hadamkan. InsyaAllah kita semua akan jadi orang yang berjaya. So sebelum kita akhiri episod pada kali ini, kita ulang secara ringkas. Yang pertama sekali adalah kita tepati masa. Yang kedua, kita onkan kamera. Yang ketiga, kita bagi tumpuan. Jangan
buat benda lain. Yang keempat, kita berinteraksi dengan guru kita. Yang kelima, kita sempurnakan tugasan yang telah diberikan kepada kita. Jaga adab-adab ini, insya-Allah di mana pun sahaja kita belajar, apa sahaja platform yang kita gunakan, kita tetap akan menjadi pelajar yang cemerlang. Itu yang Ustaz doakan. Sampai di sini sahaja dulu dalam episod kali ini. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.